Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah sekalipun menangis berair mata darah hati kan tetap rindukan Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Ayuh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertemu lagi kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru pada tanggal 19 Oktober 2023, dan hari ini kita akan membawakan satu topik yang sangat menarik, ya tuan-tuan ya. Topik yang sangat menarik berkenaan dengan ibadah, iaitu jangan mengira amalan. Nak tahu siapa yang kupas? Sudah semestinya Al-Fadil Ustaz kita, iaitu Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Sihat dah. Alhamdulillah. Saya kira ni kali kedua kita bergandingan Ustaz. Dah lama sangat kita bergandingan sebenarnya. Ustaz ingat saya lagi tak? Itulah dia, ingat muka tapi lama lupa. Allah Akbar. Tak apa-apa, nanti insya-Allah mungkin di masa-masa akan datang kita akan lebih banyak lagi bergandingan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan ibadah dengan topik jangan mengira amalan, dan anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membuang masa. Kita nak terus kepada mukadimah kita pada hari ini Ustaz. Ustaz dah bersedia Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, topik kita pada hari ini berkenaan dengan ibadah, jangan mengira amalan. Mungkin Ustaz boleh terangkan sebagai mukadimah serba sedikit tentang apa maksud jangan mengira amalan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Fahmi, seterusnya kepada seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, dan kepada para penonton yang tidak pernah terhenti dari sudut tontonan rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Mudah-mudahan anda semua diberikan keberkatan dan anugerah kesihatan yang berpanjangan. Amin. Untuk terus menyambung talian hayat dengan sama-sama kita mendengar akan setiap topik-topik pengisian pada setiap hari rancangan Tanyalah Ustaz ke udara. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita nak berbicara berkaitan topik jangan mengira amalan. Suatu perkara yang cukup penting untuk kita peringatkan semula terhadap diri kita, bahawa apa sebenarnya kita hidup, apa matlamat kita hidup. Tidak lain matlamat kehidupan kita ini adalah untuk beramal. Dunia darul amal. Dunia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat beramal. Dan ada sebagian ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercucuk tanam untuk hari akhirat.
Kenapa dinamakan demikian? Sebab kalau kita hanya sekadar duduk diam, tidak melakukan apapun usaha, masa kan mungkin pokok-pokok akan tumbuh, tanaman-tanaman akan mampu untuk terus subur. Dan ia perlukan kepada kerja dan juga usaha. Kadang-kadang kerja yang dilakukan itu terpaksa dilakukan dalam keadaan bersungguh dengan tenaga yang begitu banyak. Dan kadang-kadang hanya sedikit sahaja kerja yang kita lakukan, tapi ia menghasilkan sesuatu daripada hasil tanaman-tanaman yang kita laksanakan. Maka sebab itu dalam Islam mengajar kepada kita dan mengingatkan semula. Seperti mana dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan pada ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menjadikan kematian dan dialah Allah yang telah menjadikan kehidupan. Apa matlamat Allah jadikan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kerana Allah ingin menguji di kalangan kamu wahai manusia, siapakah yang terbaik di kalangan kamu dalam melaksanakan sesuatu kerja dan juga amalan sepanjang kehidupan di dunia ini. Jadi jelas sekali daripada ayat tersebut Allah menyebut bukan dengan perkataan aktsaru amala. Sebaliknya Allah menyatakan dalam ayat tersebut ahsanu amala, bermakna ia memberikan satu isyarat kepada kita dalam kita nak melaksanakan kerja, jangan berkira tentang sedikit maupun banyak, tapi apa yang kita nak kira ahsan, kerja yang kita lakukan ini terbaik ataupun tidak, sebab yang terbaik itulah yang begitu diambil perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit mukadimah perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik mukadimah daripada Ustaz. Jadi Ustaz, saya tertarik dengan ayat Ustaz tadi, apa matlamat kita hidup sebenarnya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, telah merakamkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada aku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita ni saja-saja di atas dunia ni. Allah ciptakan kita semata-mata seperti mana apa yang Ustaz katakan tadi, iaitu matlamat sebenar hidup kita di atas dunia adalah semata-mata tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bercucuk tanam, untuk kita membawa hasil di akhirat nanti. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya kira kita boleh terus ambil kepada soalan para penonton kita daripada Facebook, insya-Allah. Soalan daripada Sal Rasid Cik-Cik. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan berkira-kira dengan amalan? Adakah orang yang berkira-kira dengan amalannya, Allah juga mengikut sangkaan hamba-hambanya? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih kepada Sal Rasid Cik-Cik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih atas soalan yang dikemukakan oleh Puan Sal Rasid Cik-Cik atas persoalan tersebut. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan berkira-kira dari sudut amalan? Kadang-kadang kita melaksanakan kerja kita ini berdasar kepada musim. Betul. Ataupun kadang-kadang kita melakukan usaha dan juga kerja ataupun amalan kita dalam hidup ini, kita akan melihat dari sudut apakah fadilat yang kita perolehi dari sudut amalan tersebut, besar ataupun kecil. Ganjarannya. Baik. Sebab itulah kalau kita melihat, Masya Allah, betapa ramai di kalangan kita yang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, sebabnya apa? Kerana pada 10 malam terakhir itu, di antara salah satu kelebihannya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan penurunan malam Lailatul Qadar. Dan begitu juga ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan di bulan tersebut. Tapi apa yang berlaku sesudah tamatnya bulan Ramadan, maka berlakulah apa yang berlaku. Begitulah juga dari sudut amalan-amalan sunat yang kita nak laksanakan. Tengok dahulu amalan ni apa kelebihan. Oh, saya nak berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal dilaksanakan. Tujuannya apa? Oh, ini dapat menghapuskan dosa-dosa dalam tempoh setahun. Ataupun Allah Subhanahu wa taala menerima kita ini sebagai insan yang bersih dan suci daripada dosa. Kita pun berpuasa pada 6 hari di dalam bulan Syawal. Dan begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain. Jadi ini yang dimaksudkan dengan berkira-kira. Sebab itu dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim sebagai contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq." Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, janganlah kamu memperkecil-kecilkan
minal ma'ruf, daripada perkara-perkara yang baik. Ma'ruf ni perkara yang baik dalam Islam mestilah dua perkara yang ada asasnya. Yang pertama, nak kata perkara itu adalah ma'ruf, pertama ia tidak berlanggar dengan perintah ataupun syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ada orang dia nak buat perkara itu dirasakan baik menurut dirinya. Ya, contohnya dia ingin merompak sebagai contoh. Dia nak merompak, dia kata kenapa saya merompak? Saya merompak sebab kehidupan masyarakat yang berada di kampung saya semuanya miskin belaka. Tak ada siapa pun yang berikan bantuan. Akhirnya dia merompak, hasilnya itu bukan untuk dirinya. Dia buat untuk orang lain ataupun orang yang berada di kampung. Dia dermakan untuk orang kampung. Kita kata dari sudut logik, bagus perbuatan tersebut. Tapi hakikatnya ia adalah merupakan satu perkara yang berlanggar dari sudut syariat Islam itu sendiri. Islam tidak membenarkan perbuatan tersebut. Itu satu, nak dinamakan sebagai ma'ruf. Dan yang kedua, dinamakan juga sebagai ma'ruf itu niatnya adalah kerana Allah, untuk mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kedua-dua perkara itu kita lakukan, dasarnya tidak berlanggar dengan syariat daripada Allah, dan yang kedua dilakukan kerana ingin mendapatkan keredaan daripada Allah, maka ia merupakan perkara yang ma'ruf. Dan pada saat yang serupa, ketika itu Rasulullah mengatakan jangan kita menghina dan memperkecilkan perkara-perkara yang ma'ruf sedikit pun, sekalipun kamu bertemu dengan saudara kamu itu biwajhin talq, dengan wajah yang ceria, jumpa senyum. Apa senyum-senyum? Orang tanya, dia kata apa senyum-senyum? Senyum ini adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi ahika sedekah. Senyum kamu kepada saudara kamu itu adalah merupakan satu sedekah. Jadi sebab itu dalam Islam, bila kita sebut demikian, jangan kita perkecilkan perkara-perkara seumpama ini, sebab kita tidak tahu penyebab kita untuk diterima amalan itu. Mungkin kerana amalan kita yang kecil, dan daripada amalan yang kecil itu jugalah mungkin penyebab kita daripada terlepas api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pelbagai lagi kupasan menarik tentang topik kita pada pagi ini, namun kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita kupas adalah berkenaan dengan topik ibadah, jangan mengira amalan. Dan sebelum kita berehat tadi, kita telah pun menjawab satu soalan daripada saudari Sal Rasid Cik berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, dan kita akan menjawab soalan yang kedua Ustaz, ya, berkenaan dengan adakah orang yang berkira-kira dengan amalannya Allah juga akan mengikut sangkaan hamba-hambanya. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Baik, sambungan para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan soalan yang kedua tadi yang diutarakan oleh Puan Sal Rashid Cik tersebut. Apakah Allah juga akan bersangka menurut sangkaan kita di saat ataupun Allah berkira-kira menurut perkiraan kita dalam beramal? Maka dalam hal tersebut saya ingin mengambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis qudusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Sesungguhnya aku bersama dengan zon, sangkaan hambaku terhadap diriku, dan aku akan sentiasa bersamanya jika sekiranya dia sentiasa mengingatiku. Maknanya apa dia? Kita nak ingat Allah Subhanahu wa taala ini bila saat Ustaz, saya ingat Allah ni saya dengan saya tidak, bukannya Allah tahu bahawa perbuatan saya ni saya berbicara dengan hati. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, apapun tindakan, apapun lintasan, apapun tingkah laku yang berlaku dalam diri kita tidak diperhatikan oleh makhluk, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. In tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu
ya'lamhullah. Jika sekiranya kamu menyembunyikan ataupun memperlihatkan apa yang ada pada diri kamu, Allah tetap akan menghitung dan Allah Subhanahu wa taala juga tetap akan menghisap. Maka dalam hadis yang saya sebutkan tadi, muttafaqun alaih, Rasulullah mengingatkan pada kita, Allah akan mengikut pada sangkaan-sangkaan yang ada pada hambanya. Jika hamba-hambanya itu berkira dalam dia beramal, maka pada saat yang serupa para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, Allah juga akan berkira-kira terhadap amalan yang dilakukan. Sebab itu saat ketika kita melakukan satu amalan ini, jangan kita berhenti dan berputus asa daripada rahmat dan juga kasih sayang Allah. Mohonlah doa pada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada satu doa yang menarik Rasulullah lakukan ketika Rasulullah selesai pertemuan dengan para sahabat. Jadi antara salah satu doa yang Rasulullah sebut, doa itu panjang, saya nak ambil ada satu di pertengahan doa tersebut, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau jadikan dunia itu sebagai tempat, ataupun wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kamu jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar fokus yang kami tumpukan, dan juga sebagai tempat ilmu kami tumpahkan. Maknanya kita menuntut ilmu semata-mata nak dapatkan dunia. Maka sebab itu dengan doa seumpama ini, dia akan melahirkan soal keikhlasan kita dalam kita melaksanakan amalan, sehingga hilangnya sangka-sangkaan kita ataupun berkira-kira kita dalam kita melakukan amalan. Sebab kita tahu yang mengira dan menghitung serta menentukan sesuatu ganjaran yang terbaik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan soalan daripada Sarah Cici ni, kena dengan situasi yang kebiasaannya berlaku pada masyarakat kita Ustaz. Sebab ramai di antara kita yang masih lagi meletakkan dunia di hati mereka. Jadi ketika mana waktu senang dia orang lupa. Tak ingat Allah dah. Tak ingat nak pergi solat jemaah kat masjid. Tak solat langsung pun ada juga. Kadang-kadang Al-Quran tu waktu susah baru dia nak ambil, baru dia nak lap habuk dia. Jadi bagaimana untuk kita ubah perspektif, untuk kita didik nafsu kita Ustaz, agar kita ni bukan sekadar bila susah baru nak cari Allah, baru nak ingat Allah, ya Allah sembuhkanlah aku, bagikanlah aku kesenangan dan sebagainya. Tapi bila Allah dah bagi kesihatan dan juga kesenangan, dia lupa akan Allah. Jadi bagaimana kita nak atasi sifat sebegitu Ustaz? Subhanallah. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah hakikat nafsu. Benar. Ya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita keinginan dan kemahuannya bertentangan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis yang menarik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahawat. Sesungguhnya dihalang, ditutupi hari akhirat ataupun untuk mendapatkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala itu ditutup dengan segala bentuk perkara yang dibenci ataupun yang menyusahkan. Al-makarih, sesuatu yang kita tidak suka. Nak solat, ya Allah, sehari 5 waktu, kenapa tak buat jamakkan sekali kan boleh? Kalau daripada subuh tu sampai ke isyak buat sekali, habis selesai. Ataupun nak puasa, kenapalah puasa sebulan, kenapa tak buat setahun tu 2 hari dan sebagainya. Itu keinginan yang ada pada nafsu dan juga apa yang ada pada diri kita. Betul. Termasuklah dengan amalan, dah masuk dah kewajipan untuk menunaikan haji. Ya Allah, haji ni orang kata susah, payah. Nantilah tahun depan, tahun ni saya agak sibuk sikit ya, dengan meeting dan sebagainya. Padahal kemampuan sudah pun ada pada ketika itu. Nah, itu siapa ni? Bicara daripada jiwa ataupun nafsu yang ada pada diri ini. Lantaran daripada itu, saya tertarik dengan kitab, contohnya kitab Ihya Ulumuddin, catatan daripada Imamuna Hujjatul Islam, Imamuna Al-Ghazali rahimahullah, yang dibahaskan oleh pelbagai para ulama berikutnya untuk memberikan penjelasan berkaitan tentang pendidikan jiwa dan juga hati. Kita nak didik jiwa kita ini, nak didik hati ini, dia tidak boleh dengan hanya bercakap semata-mata. Ya. Dan memanglah percakapan itu penting, tapi percakapan bagaimana yang penting untuk mendidik jiwa kita. Percakapan yang penting yang pertama yang untuk mendidik jiwa kita adalah percakapan yang berupa zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Nak menjadikan istiqamah yang ada pada diri seseorang hamba itu, dia mesti diikat dengan hati. Dan hati tidak mungkin akan mampu untuk beristiqamah melainkan apabila mulut kita berbicara dengan mengingati Allah. Jadi pertama memang daripada mulut, tapi lontaran kata-kata yang keluar daripada mulut kita untuk mendidik hati kita adalah perkataan-perkataan thayyibah. Pertama. Dan kemudian yang kedua, nak didik hati kita ini juga dia memerlukan kepada sumber amalan.
Hanya sekadar mulut tapi solat tak buat, tak boleh juga. Solat itu adalah untuk tazkiyatun nafs. Solat itu adalah untuk membersihkan jiwa yang ada pada diri kita, tathhir an-nafs minaz zunubi wad danais. Ya, jadi kita nak menyucikan hati kita ini dengan kita menunaikan ibadah solat. Bahkan solat itu adalah merupakan hubungan yang paling rapat di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah amalan itu mestilah diiringi untuk membina kekuatan yang ada pada jiwa kita. Dan kerana itu kalau kita melihat di dalam Al-Quran, Allah akan iringi bila sebut saja orang yang beriman, dia tak cukup dengan iman, dia mestilah beramal salih. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus salihat, innal ladzina amanu wa amilus salihat wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat. Mesti dikaitkan kedua-duanya sebab iman itu letak pada hati. Tetapi iman itu tidak mungkin akan dapat menambahkan rasa kegerunan dan takutnya pada Allah melainkan apabila kita beramal. Maka sebab itu kita nak menambah kekuatan jiwa kita, hati kita dekat dengan Allah, dia perlukan kepada amalan, tidak cukup hanya sebagai angan-angan yang ada pada diri kita semata-mata. Masya-Allah, iman dan amal itu yang diperlukan oleh kita semua untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya. Jadi ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak terus ke soalan yang seterusnya daripada saudari Jura Azlin Sufian. Soalannya, kita berlumba-lumba membuat amalan yang besar atau banyak, namun kita lupa untuk melakukan amalan yang dilihat kecil oleh mata kasar tetapi berlipat kali gandanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah amalan tersebut? Mohon pencerahan. Terima kasih kepada saudari Jura Azlin Sufian atas soalan yang sangat baik. Saya nampak soalan tu agak macam teka-teki juga sebenarnya. Jadi mungkin Ustaz boleh jawab, insya-Allah. Silakan. Subhanallah. Terima kasih kepada Puan Jura Azlin Sufian atas soalan tersebut. Ya, di kalangan kita ni, kita nak berlumba-lumba untuk mengejar amalan-amalan. Memang itulah merupakan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang ditunjukkan oleh para sahabat, hatta termasuk di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi jelas sekali dalam ayat tersebut itu Allah mengatakan berlumba-lumbalah kamu, bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan. Keampunan itu yang dimaksudkan adalah rahmat dan kasih sayang daripada Allah, di mana Allah menyediakan syurga seluas langit dan juga bumi untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalannya, apakah amalan-amalan yang kecil tapi dianggap besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Terlalu banyak amalan yang kecil ni yang kadang-kadang orang tidak menganggap ia sebagai satu perkara yang besar. Contoh nak berikan dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, antaranya amalan zikir yang kita sebut selepas selesai daripada solat. Ada suatu kisah berlaku di kalangan para sahabat. Sahabat Nabi SAW ni, dia bila melihat orang yang kaya ni, dia rasa macam sifat istilah dia, ada keinginan dan cita-cita untuk menjadi orang yang kaya. Walaupun hadis mengatakan hasad, la hasada illa fisnatain, kan? Hadis mengatakan tidak boleh berhasad melainkan dua kelompok. Tapi yang dimaksudkan hasad itu artinya bercita-cita dan berkeinginan serupa dengan mereka dan tidak bercita-cita untuk menghapuskan nikmat yang diperolehi oleh mereka ketika itu. Itu yang dinamakan dengan nama ghibtah. Maka ketika itu mereka berkata kepada Nabi SAW, orang kaya telah pun meninggal. Mereka meninggal dengan mendapat darajat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, wan na'imil muqim, dan juga nikmat yang berterusan yang mereka perolehi. Sama, mereka menunaikan solat sama macam kami, yusalluna kama nusalli. Mereka berpuasa sama macam kami berpuasa, tapi ada satu kelebihan, mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kami tak ada kemampuan. Akhirnya Rasulullah SAW ajar, Rasulullah kata, nak tak aku ajar kepada kamu satu amalan di mana kamu akan tudrikuna man sabaqakum, kamu akan dapat memperolehi lebih daripada orang yang telah mendahului kamu, bahkan kamu juga akan memperolehi pahala melebihi daripada orang yang hidup bersama dengan kamu ketika itu. Apa dia? Rasulullah ajar tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbirun, kamu bertasbih kepada Allah dan kamu mengucap tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala salasan wa salasin, iaitulah sebanyak 33 kali selepas selesai daripada solat. Jadi, dan diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalan ini adalah merupakan suatu amalan yang mana kalau sekiranya kita beramal, kita akan mendapat satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ramai yang telah pun meninggal, yang meninggalkan kita. Kita kata, berat ke?
kita tidak memerlukan kepada kewangan. Sumber kewangan kita tidak perlu keluarkan. Betul. Di mana-mana tempat sahaja selesai daripada solat kita boleh menyebut, sebab solat dalam menjadi umat Islam ini, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cukup menguntungkan berbanding dengan umat yang terdahulu. Kalau mereka nak beribadah mesti pada sawami', pada tempat-tempat ibadah mereka. Buat di rumah tak boleh, buat tempat kerja tak boleh, tapi kita boleh lakukan di mana sahaja tempat kita mahukan. Selesai solat, zikir tersebut itu jangan kita tinggalkan. Pahala yang tinggi Allah berikan. Itu satu. Kelebihan yang kedua antaranya dengan bertasbih sedemikian. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan dosa-dosa yang kamu lakukan itu akan diampunkan oleh Allah walau kanat zabadal bahr. Walaupun dosa itu seumpama buih-buih yang berada di lautan. Allah. Itu juga kelebihan. Nampak sedikit, kecil, tapi besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Sedekah sebagai contohnya. Sedekah itu juga di antara amalan yang besar. Tidak dikira dalam Islam ni, tidak dikira berapa banyak kita nak bersedekah. Tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "May yuqridillaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah." Jika tidak silap dalam surah Al-Baqarah ayat 254 itu Allah menyebut, barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat kali gandakan pinjaman tersebut, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, dengan bilangan ganjaran yang begitu banyak dan berlipat kali ganda. Jadi kenapa peluang seumpama ini kita tidak mahu untuk ambil dan rebut sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pelbagai lagi kupasan yang menarik tentang topik kita pada pagi ini berkenaan dengan ibadah. Jangan mengira amalan. Namun kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, topik yang sedang kita kupas dan bincangkan adalah berkenaan dengan ibadah. Jangan mengira amalan yang disampaikan dan dikupaskan oleh Al-Fadilul kita, Ustaz Firdaus Subhi. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Soalan daripada Facebook insya-Allah, daripada saudari Norbadiah Abdullah. Soalannya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Adakah boleh kita melakukan sesuatu amalan kerana untuk mendapatkan sesuatu ganjaran? Adakah Allah akan menerima segala amalan kita itu? Terima kasih kepada saudari Norbadiah Abdullah atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan kita buat sesuatu hanya semata-mata untuk mendapatkan ganjaran. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Normadiah atas soalan tersebut. Boleh tak kita buat satu amalan ni kerana semata-mata ingin mendapat ganjaran tersebut? Maka dalam hal ini saya tertarik dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ni biasa dibaca. Da'i Fahmi pun mungkin dahulu menjadi seorang imam pernah membaca ayat tersebut pagi Jumaat. Jadi antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tatajafa junubuhum, dan mereka telah mengasingkan, menjauhkan akan lambung-lambung badan anggota mereka itu, artinya mereka meninggalkan daripada tempat tidur, an madaji'ihim, daripada tempat pembaringan mereka itu. Kenapa? Khaufan wa tama'a, kerana takut kepada Allah, tama' kerana mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah
Dalam kitab beliau itu, dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, dalam kita nak beramal itu, amalan itu dia terbahagi kepada 3 kelompok manusia dalam beramal. Ada amalan orang melakukan itu diumpamakan seumpama amalan seorang hamba. Amalan seorang hamba ini, dia buat kerja ni bukan dia mengharapkan gaji. Tahun ni ada tak kenaikan gaji, tahun depan ni ada tak, dan sebagainya. Berapa gaji yang dia perolehi, kalau tak dapat sedikit, dia akan protes dengan gaji tersebut sebagai contoh. Tidak, seorang hamba ni dia buat kerja sebab dia takut pada Tuan dia. Nanti kalau sekiranya tidak melakukan kerja tersebut, Tuan akan datang, mungkin dia akan bagi hukuman, dikenakan hukuman ataupun dikenakanlah pelbagai bentuk penindasan terhadap dirinya. Maka dia buat kerja tersebut. Jadi ada manusia yang dia melakukan kerja itu kerana takut masuk neraka. Dia buat Allah takut nak masuk neraka ni, maka dia beramal dengan amalan tersebut. Ini dinamakan sebagai amalan seorang hamba. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia beramal ini, dia nak mengharapkan ganjaran. Jadi dalam bab ganjaran ini disebutkan ini adalah merupakan amalan seorang peniaga. Amalan seorang peniaga tak pernah mengharapkan rugi. Ni niaga apa ni? Saya meniaga handphone. Apa tujuan? Nak dapat untung. Ada kata nak dapat rugi? Tak ada. Seorang peniaga tak akan dinamakan sebagai peniaga kalau matlamat dan niatnya adalah untuk mendapat kerugian. Betul. Maka begitulah dalam bab kita beramal. Ada orang yang dia nak beramal seperti mana kes yang berlaku kepada sahabat tadi itu. Dia tengok orang lain semua masuk syurga sebab kekayaan mereka mampu untuk menambahkan kedudukan. Akhirnya dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut juga dibenarkan dalam Islam. Ia dinamakan sebagai amalan seumpama seorang peniaga. Dan kemudian yang ketiga, iaitulah amalan sebagai seorang yang bersyukur kepada Allah, dinamakan sebagai orang yang merdeka. Kes merdeka ni kita bercerita sebagai apa? Tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa dia nak bersyukur pada Allah? Dia bebas, dia tidak terikat dengan mengharap, dia tidak terikat dengan takut, tapi sebagai tanda bersyukur pada Allah. Sebabnya kenapa? Kerana dijadikan sebagai manusia. Manusia ini makhluk yang Allah ciptakan, mengatasi dari sudut kemuliaannya berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Termasuklah para malaikatullah yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah mengarahkan malaikat untuk sujud kepada manusia, iaitulah Nabi Adam alaihissalam. Apatah lagi dengan makhluk-makhluk yang lain, mereka tidak diberikan peluang untuk mendapat kehidupan yang berkekalan. Manusia Allah berikan tempat yang berkekalan yang namanya syurga, waliyazubillah, neraka yang disediakan kepada mereka yang tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila sebut tadi, boleh tak nak mendapat ganjaran tersebut? Tidak menjadi masalah jika sekiranya beramal untuk mendapatkan ganjaran tersebut. Tetapi amalan yang terbaik itu adalah dengan kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan pada kita. Sebab bila kita bersyukur pada Allah, saat ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak terasa beban setiap ujian-ujian yang diberikan. So apa Da'i, mungkin saya nak bercerita sedikit. Ada kes yang berlaku, suatu panggilan telefon. Saya mendapat satu panggilan telefon satu ketika, seorang daripada kalangan seorang Islam, dia kata tuan, saya nak keluar daripada Islam. Allah bercakap begitu ketika itu. Saya kata, kenapa saudara ingin keluar daripada Islam? Dia kata, saya masuk Islam ni susah. Dia masuk Islam. Dia dah lama dah memeluk ajaran Islam, tapi dia tidak tahu, dia hanya mengikut dari sudut dia beramal, dia lakukan kerja. Tapi bila ditanya kenapa, dia kata susah dalam Islam ni, orang lain bebas nak buat kerja dan sebagainya, kita kena tunaikan solat, kita kena berdoa, membaca Al-Quranul Karim, dan dianggap segala amalan itu sebagai membebankan kehidupan, menyekat kehidupan. Dan dia kata, saya lakukan semua itu, saya buat, tapi hidup saya semakin sempit dan juga susah. Ini di antara sangkaan yang wujud dalam diri seseorang itu. Kenapa punca boleh berlaku demikian? Sebabnya dia tidak tahu hakikat untuk bersyukur kepada Allah, kerana dia tidak mengetahui bahawa Allah telah memberikan pelbagai bentuk kesempurnaan kepada manusia, sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat, ila akhiril ayat. Jadi dalam ayat itu Allah mengatakan, kami telah pun berikan kemuliaan kepada manusia itu, dan juga kamilah yang menanggung kehidupan mereka di daratan dan juga di lautan, serta kami berikan rezeki dengan rezeki yang terbaik dalam hidup mereka. Kita nak makan pun makanan yang terbaik, tak ada makanan mentah. Binatang tak kira makanan itu basi ataupun tidak, yang penting nama makanan dia makan. Tapi manusia diberikan makanan yang terbaik, dan Allah sebut di hujung ayat itu, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami berikan pelbagai bentuk kelebihan kepada manusia berbanding dengan makhluk yang lain, dengan banyak pemberian-pemberian dan kelebihan tersebut. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah manusia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kurang rasa syukur. Kadang-kadang dia tak nampak, Ustaz, kan? Dia tak nampak kenikmatan yang ada di sekeliling dia. Yang apa yang dia nampak, kalau aku buat solat duha, aku nak duit. Aku
aku nak kesenangan, aku nak harta dan sebagainya. Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia, nikmat kesihatan, nikmat dia mampu bernafas, nikmat dia mampu makan, segala nikmat-nikmat tu Allah Subhanahu Wa Taala dah berikan yang dia tak nampak. Yang dia nampak hanya dari sudut harta saja. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pentingnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala kata, sekiranya kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan. Namun kalau kamu kufur nikmat, maka terimalah azab yang sangat pedih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tanamkan rasa sifat syukur. Kalau kita nampak kelebihan dan kita cemburu dengan apa yang orang lain ada, kita pandanglah dari sudut lain. Kita lihat apa yang kita ada yang orang lain tak ada. Mungkin ada orang yang dia mewah hartanya tapi kosong jiwanya. Kita mungkin kurang harta kita, tapi kita bahagia dengan kebahagiaan rumah tangga, jiwa kita rasa bahagia, dan banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan yang membuatkan kita rasa cukup dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita nak meraihkan soalan daripada penonton seterusnya, daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, Ustaz, adakah jika kita terlalu mengira amalan akan membuatkan kita cepat berputus asa apabila amalan kita itu tidak menampakkan hasil imbuhan dunia yang kita idamkan? Ustaz, adakah jika kita berkira dalam imbuhan pahala amalan boleh mengakibatkan kita gagal melaksanakan amalan mengikut fiqh keutamaan, iaitu melebihkan sunat, meringankan yang wajib? Terima kasih atas pencerahan. Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Puan Intan Zurina atas persoalan tersebut. Pertamanya, jika terlalu membuat ataupun terlalu berkira dalam melakukan amalan itu akhirnya menyebabkan kita berputus asa, ya, itu adalah hakikat sebagai seorang manusia. Jadi bila jumpa dengan seseorang, Ustaz boleh tak bagi tahu kepada saya tips untuk cepat kaya? Dai Hakim kata, Dai Fahmi kata, nak cepat kaya ni jaga solat sunat duha, laksanakan subuh, selepas daripada subuh matahari naik, ketika itu laksanakan solat sunat duha. Nanti sebelum masuknya waktu subuh ni baca surah Al-Waqiah. Surah Waqiah ni juga disebut sebagai ulama dengan makna suratul ghina, itulah surah kekayaan. Akhirnya diamalkanlah amalan-amalan tersebut. Tiba-tiba apa yang diharapkan, 2 tahun dah saya beramal Ustaz, tapi saya tidak lagi memperolehi akan apa pun kelebihan-kelebihan yang ada itu, maka menyebabkan dia berputus asa. Itu boleh berlaku dalam diri kita. Sebab itu yang penting, pertama sekali, kita dalam beramal ni, ilmu itu penting. Ya, ingat dari sudut amalan-amalan kita ni, Allah Subhanahu Wa Taala begitu mengambil berat atas perkara yang kita lakukan, dengan syarat kita lakukan tadi adalah untuk mencari redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab amalan-amalan seumpama ini kalau kita lakukan dalam keadaan mulazamah, dalam keadaan berterusan, pada saat yang serupa ada waktu dan saat Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Sebab dalam menentukan apa pun pemberian daripada Allah, jangan kita yang menyatakan bila. Tapi biarlah Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan. Sebab itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu bila masa Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Ada sebuah hadis yang menarik, di mana Rasulullah pernah menyebutkan ada seorang lelaki dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya doanya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab puncanya adalah beberapa perkara. Rasulullah kata dalam hadis tersebut itu ada beberapa sebab punca doa kita tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, sebab doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat ketika kita berdoa kita buat maksiat. Yang kedua, malam yad'u bi ismin, dalam hadis menyatakan selagi mana dia tidak meninggalkan akan dosa tersebut. Dan kemudian yang kedua, dia melakukan doa tersebut itu wala qati'ati rahimin, dan dia pada saat tersebut dia memutuskan ikatan silaturahim bersama dengan ahli keluarganya, putuskan hubungan, dan akhirnya dia doa tak diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, Rasulullah kata malam yasta'jil, doa tak dikabulkan oleh Allah selagi mana dia minta segera. Macam kita lah tadi beramal, tapi bila masa, ya, maka saat ketika kita minta segera, waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan apapun harapan-harapan yang kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jangan menentukan bila masa kita akan perolehi, tapi serahkan segala-galanya kepada Allah, kerana Allah mengetahui, Allah yang mencipta kita, dan Allah mengetahui bila masa kita layak untuk menerima sesuatu pemberian yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik juga doa yang disebut oleh tuan-tuan imam dulu. Dia beramal ketika jadi waktu imam, dia zikir, antaranya disebut qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha. Jadi doa-doa itu nak mengajar
agar kita sentiasa ingat Allah lah pemilik kepada segala kuasa yang ada dan Allah yang menentukan. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini, iaitu ibadah jangan mengira amalan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita telah pun beristighfar dan kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Intan Zurina Abdul Razak, yang mana soalan pertamanya telah dijawab oleh Al-Fadhil Ustaz. Kita nak terus ke soalan yang kedua daripada saudari Intan, berkenaan dengan adakah jika kita berkira dalam imbuhan pahala amalan boleh mengakibatkan kita gagal melaksanakan amalan mengikut fik keutamaan, melebihkan sunat, meringankan yang wajib. Jadi Ustaz, mungkin saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menjawab soalan tersebut. Baik, perkara yang kedua, terima kasih kepada Puan Intan tadi. Perkara yang kedua, apakah bila kita berkira-kira dalam beramal, akhirnya kita meninggalkan perkara yang disebut sebagai al-aulawiyat, keutamaan dalam hidup. Hakikatnya boleh berlaku demikian. Sebab itu kadang-kadang timbul, biasa soalan yang timbul ni pada selesai daripada bulan Ramadan, bagi para muslimat dia ada keuzuran, dia tidak mampu untuk berpuasa 6 pada bulan Syawal, akhirnya mereka minta ataupun mereka bertanya tentang persoalan, Ustaz, bagaimana dengan puasa 6? Puasa 6 ni boleh seumpama puasa setahun yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kelebihan ataupun menghapuskan dosa-dosa dalam tempoh setahun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya puasa yang qada itu dilewatkan dan kemudian diambil puasa-puasa sunat terlebih dahulu semata-mata nak dapatkan kelebihan tersebut. Dan ini boleh berlaku dalam hal yang demikian sebab apa? Kerana kita berfikir-fikir dan berkira-kira berkaitan tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada sesuatu amalan. Maka sebab itu penting kepada kita juga untuk mengetahui apa sebenarnya tugasan utama yang perlu kita laksanakan dalam hidup. Bila mana kita tidak mengetahui tugasan utama, akhirnya kita tidak tahu dalam menentukan mana yang lebih penting dalam ataupun disebut sebagai prioriti kita, keutamaan kita dalam kita melaksanakan kerja kita. Sebagai seorang suami, dahulu bujang, tapi bila berkahwin ada isteri, ada anak, macam bujang juga. Sebab dia tidak tahu tanggungjawab untuk dilaksanakan kerja tersebut. Maka samalah juga kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang utama, al-aulawiyat itu yang diutamakan itu perlu kita laksanakan. Apa yang diutamakan? Yang wajib terlebih dahulu. Takdimul wajib, al-wajib, iaitulah mendahulukan yang wajib dan kemudian barulah dilakukan dengan nawafil untuk mendapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada dalam hadis, antaranya apa yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab hadis Arba'in ataupun hadis 40 itu. Antaranya ucapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambung, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu di hujung daripada ataupun di pertengahan hadis tersebut. Rasulullah mengatakan kalau nak dapat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pertama perkara yang wajib mesti dahulu dilakukan, ya. Dan kemudian barulah diikuti dengan perkara an-nawafil, perkara yang sunat, hatta uhibbah. Di hujung itu barulah disambung dalam hadis, sehinggalah aku cinta kepadanya. Maknanya yang sunat itu perkara yang secondary, tapi perkara yang mesti dilakukan itu adalah perkara yang wajib, perlu didahulukan. Biarpun dilihat dari sudut sunat itu pahala dan ganjarannya banyak, tapi ingat Allah tidak berkira yang sunat terlebih dahulu, tapi yang wajib itu perlu diutamakan dan dilaksanakan. Dainullahi ahaqqu an yuqtah. Kalau seseorang itu dia berhadapan dengan perkara yang wajib yang ditinggalkan, maka dia dianggap berhutang kepada Allah. Dan bila kita berhutang dengan Allah, hutang Allah itu perlu didahulukan berbanding dengan perkara-perkara yang lain.
Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Maksudnya perlu kita ketahui mana yang lebih utama dahulu. Jadi kita susun supaya kita lebih, orang kata, sistematik dalam kita melakukan amalan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz dan juga para penonton, kita nak meraihkan soalan seterusnya daripada Facebook. Soalannya daripada saudari Mas Niza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada Ustaz, dai dan seluruh warga Tanyalah Ustaz. Soalannya, apakah hukum mencatat jumlah zikir dan selawat di dalam buku kecil setiap kali habis membacanya 1000 kali dan berharap buku tersebut akan menjadi saksi di akhirat nanti? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. Saya serahkan kepada. Baik, terima kasih kepada Puan Mas Niza atas soalan tersebut. Apa hukum kita duk catat zikir hari ini saya telah pun berzikir sebanyak 1000 kali. Masuk kepada hari yang kedua saya telah berzikir sebanyak 2000 kali. Masuk sampai sebulan, alhamdulillah 1 juta telah pun saya berjaya untuk berzikir. Maka dalam hal ini kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Adapun setiap amalan itu adalah bersandarkan kepada niat kita, dan setiap wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya bagi seseorang itu dia diberikan pahala bersandar kepada niat yang dia lakukan. Kalau niatnya tadi dia catat semata-mata nak memuhasabah dirinya, Allah sedikit saya beramal ni, saya nak bertemu dengan Allah, usia saya semakin meningkat, maka ketika itu dia catat pada buku tersebut kurang, menyebabkan dia ingin berusaha untuk menambah. Itu adalah satu perkara yang baik. Sebab kadang-kadang maklum saja manusia ini dia terlupa selalu kalau tidak diingatkan. Bila diingatkan dengan buku, buka catatan tersebut ada kekurangan, maka akhirnya dia pun menambah. Maka itu adalah satu perkara yang memberikan kebaikan dalam hidupnya. Tapi kalau sekiranya dia mencatat itu adalah untuk menimbulkan rasa ghurur ataupun rasa terpedaya dengan kelebihan-kelebihan yang dilakukan. Aku buat begini, jiran aku sebelah ni memang tak mampulah nak buat seperti mana yang aku buat. Sebagai contohnya, malam berqiyamul lail dicatat, malam ni saya buat solat sunat tahajud 2 rakaat, malam esok 4 rakaat dan sebagainya. Ini confirm jiran aku yang berada di sebelah itu tidak akan tidak akan dapat menyaingi akan amalanku. Maka itu adalah satu perkara yang sebenarnya kita telah pun tergoda. Betul. Dengan amalan tersebut, hasil daripada bisikan-bisikan daripada syaitan. Ustaz, saya tak mengumpat. Memang tak mengumpat. Ustaz, saya tidak tidak riak. Sebab kalau riak ni orang melihat saya, orang tak melihat pun perbuatan saya. Tapi kena ingat di sana ada lagi penyakit lain yang namanya ujub. Ya, sifat ujub ni dia adalah merupakan satu perkara yang dia berlaku pada diri dia. Kagum dengan diri sendiri walaupun tidak diceritakan oleh orang lain, maka itu juga adalah merupakan sifat-sifat mazmumah yang perlu dihindarkan, sifat-sifat terkeji yang perlu dihindarkan. Kemudian yang kedua, dari sudut buku tersebut, apakah dia boleh menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka itu tidak mustahil. Sebab setiap apa yang ada di muka bumi ini semuanya adalah makhluk Allah. Kadang-kadang orang bawa rida, sebagai contohnya dibawa pergi ke surau, pergi ke masjid. PKP dah tak ada dah Ustaz. Ya, buat apa kita nak bawa? Benda yang kita bawa itu dia akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan memberitahu si fulan bin si fulan dahulu membawa pakaian ini ataupun rida ini untuk melakukan ibadah kepadamu wahai Allah. Di saat ketika tempat tersebut kotor, digunakan rida untuk sujud dan sebagainya, itu juga akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah buku-buku yang berada bersama dengan kita akan menjadi saksi. Sebab itu dalam bab kita nak menunaikan solat di masjid sebagai contohnya, ulama menyatakan mustahab. Sunat pada kita kalau kita nak buat solat sunat dengan solat wajib itu pada tempat yang berbeza. Sebab apa? Lokasi-lokasi tersebut ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat terbaik jawapan Ustaz. Segala apa yang ada di muka bumi ini akan menjadi mata-mata ataupun saksi kepada kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, saya mewakili para penonton, ramai di antara kita yang nampak mungkin ada orang kata perspektif dalam diri mereka yang kata kita tengok ada orang yang tak solat, yang tak beramal, tapi dia kaya. Dia dapat duit dan sebagainya. Kereta mewah, rumah besar. Baik aku tak payah solat, baik aku tak payah buat amalan. Nanti apa aku mungkin akan dapat macam tu. Baik aku terus je berusaha kerja, aku tinggalkan ibadah, mungkin satu hari nanti aku akan jadi kaya juga. Bagaimana Ustaz? Terima kasih soalan Da'i Fahmi sebagai mewakili soalan daripada para penonton semua. Ya, kadang-kadang orang melihat terpedaya juga dengan melihat keseronokan dan nikmat yang berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu yang saya katakan tadi dalam hadis, wa hujibatin naru bisyahwat, dan ditutupi neraka Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan syahwat dan juga nafsu serta keinginan.
para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita kena ingat, dalam menentukan dan menangguhkan amalan ini, kita tidak tahu bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila-bila masa sahaja Allah Subhanahu wa taala akan menarik nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, dan nikmat ini akan lebih cepat Allah tarik bila mana kita menambahkan dosa dalam kehidupan. Ya, innal abda la yuhrama rizquhu bidzambin yusibuh. Sesungguhnya seseorang hamba itu akan diharamkan untuk mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dosa yang dilakukan ketika itu. Saat ketika itu kita akan menyesal. Kemudian yang kedua, para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, bila kita menilai keseronokan, kebahagiaan itu dengan nilaian material yang ada di muka bumi ini, ingat ada satu peringatan daripada Allah dalam Al-Quran. Apa Allah ingatkan? Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan faidahum mublisun. Akhaznahu baghtatan faidahum mublisun. Jadi dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut falamma nasu, tatkala mereka itu lupa, ma dzukkiru bi, apa yang telah diberikan tazkirah, peringatan terhadapnya itu, ya, fatahna alaihim, Allah uji mereka itu dengan kebahagiaan. Kami buka kepada mereka itu alaihim kullasyai, segala sesuatu. Sehinggalah hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka gembira. Segala sesuatu ni yang halal dia dapat, yang haram pun dapat. Saya minum arak ni lagi sihat. Orang yang tunaikan sembahyang, gout ada, darah tinggi pun ada, sakit jantung pun ada. Saya ni, ya Allah, hidup dalam keadaan hidup perkara yang haram, makan daging babi. Kan ada kadang-kadang viral, tengok saya makan daging babi, tak ada apa-apa. Jadi dia pun tunjukkan dengan keadaan dirinya sebagai seorang Muslim melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa begitu. Allah sebut dalam Al-Quran, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka kepada mereka segala pintu-pintu yang akan memberikan rasa mereka kata gembira dengan apa yang diberikan. Dan tiba-tiba di saat ketika mereka farihu, mereka bergembira dengan apa yang Allah telah berikan, akhaznahum baghtah, kami akan tarik dalam keadaan tiba-tiba, dan ketika itu mereka akan berputus asa, tak tahu apa nak buat dalam kehidupan mereka. Tapi tidak bagi orang yang beriman. Orang yang beriman, di saat ketika mereka menerima nikmat, mereka bersyukur. Di saat ketika mereka diuji, mereka akan bersabar atas setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, benar Ustaz. Kadang-kadang orang lihat ujian ini hanya dah kesusahan semata-mata, Ustaz. Dia tak melihat sebenarnya kesenangan tu juga adalah ujian untuk diri kita, ujian untuk nafsu kita, sama ada kita akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun akan menyebabkan kita lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak melabuhkan tirai di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9, terlepas info ataupun siaran dari awal. Catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, dengan berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Namun kita nak teruskan dengan meraihkan soalan daripada penonton kita berkenaan dengan topik ibadah, jangan mengira amalan. Baik, soalan seterusnya daripada Mentari Senja. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana pula akan dosa amalan buruk diri? Adakah ianya perlu dikira sebagai muhasabah diri? Sekian, terima kasih kepada Mentari Senja atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mentari Senja atas soalan yang dikemukakan. Apakah dianggap sebagai amalan buruk dosa yang dilakukan ketika itu?
Memang dosa ni dia bukan merupakan amalan yang baik, ya, disebut sebagai az-zunub, dosa-dosa kadang-kadang disebut dalam Al-Quran dengan kalimah ran, ya, bal rana ala qulubihim, itu Allah sebut dengan kalimah ran, itu juga adalah merujuk kepada dosa-dosa, dan kadang-kadang dosa ni disebut dengan nama as-sayyiat, iaitu dosa-dosa kecil. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya tidak pernah terlepas daripada melakukan dosa, melainkan para nabi dan juga para rasul, mereka itu maksum. Tapi manusia ini disebut oleh Nabi SAW, kullu bani Adam khata', setiap daripada anak Adam itu dia melakukan kesalahan, melakukan kesilapan dan juga dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa itu adalah dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara langsung Allah jadikan dosa itu nak mengajar kepada kita, pertama kita dapat meningkatkan semula momentum dalam kita nak beramal. Sebab biasa orang yang melakukan kesalahan, dia akan sedar kesalahan yang telah pun dilakukan, apa yang dia buat, dia akan beramal lebih baik daripada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Orang tak buat dosa, dia kata tak ada apalah, kita buat amalan ni okey dan sebagainya. Tapi kalau orang yang sudah pun melakukan kesalahan, kesilapan, dia akan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang telah pun mereka lakukan pada masa yang silam. Itu menariknya bagi orang yang kenal dirinya sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, benar apa yang dikatakan oleh Mentari tadi atas soalan sebagai muhasabah diri. Subhanallah. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu itu sebelum kamu dihisab dan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Peluang kita ada. Bila mana kita melakukan dosa ketika itu, dia akan menyebabkan kita memuhasabah diri kita. Bila kita muhasabah, maka kita akan menambahkan lagi, oh kerja ni aku belum lakukan. Ada amalan-amalan yang wajib yang aku tinggalkan perlu untuk diqada. Macam-macam tanggungjawab yang akan difikirkan ketika itu, sehingga masanya yang begitu banyak yang Allah kurniakan dalam hidupnya daripada baki yang ada itu diperuntukkan untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Sebab apa? Kerana hasil daripada kesalahan timbul penyesalan dan akhirnya bertaubat kepada Allah, dan dia akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menambahkan lagi kekuatan melaksanakan amal-amal yang soleh itu. Masya-Allah. Jadi Ustaz, bila berkata tentang dosa, amalan buruk diri ni, dia berkaitan dengan nafsu. Dan kadang-kadang kita buat dosa, kita taubat, lepas tu ulang balik. Jadi macam mana kita nak dapatkan sebenar-benar taubat tu Ustaz? Maksudnya kita dah buat dosa, kita tahu kita buat dosa, kemudian kita bertaubat, kemudian kita buat dosa lagi, buat maksiat lagi, taubat lagi, sampai kita rasa sampai bila aku nak jadi macam ni? Bagaimana Ustaz? Memang itu hakikat daripada nafsu yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran Allah sebut, wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa itu, wa nafsin wa ma sawwaha, dan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sempurnakan ciptaan tersebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan dalam jiwa itu akan keburukan, kejahatan, dan Allah juga berikan kepadanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam jiwa kita ni dia ada dua keadaan. Dia berlaku kalau kita tidak melakukan sesuatu yang mengisinya adalah keinginan-keinginan yang membawa kepada kejahatan dan juga keburukan. Sebab apa? Jiwa kita ini kalau kita tidak isi, yang mengisinya syaitan, yang mengisinya adalah nafsu itu sendiri yang merujuk kepada perkara-perkara yang buruk. Maka sebab utama pertama, kalau kita nak mengekalkan, Ustaz tadi berulang persoalan dosa yang dilakukan dalam keadaan berulang kali, ya, maka bagaimana cara dan tindakan yang perlu kita lakukan sehingga kita tidak menganggap dosa itu sebagai kecil dalam kehidupan kita? Maka perkara yang pertama, kena melazimi zikrullah itu dengan waktu-waktu dan saat yang kita telah pun susun dalam kehidupan. Ya, pagi kita baca zikir tertentu, petang zikir tertentu. Ada orang tanya, bagi tahu Ustaz, amalan-amalan ni Rasulullah tak buat pun menentukan waktu dan juga saat. Dia kata tidak menjadi masalah. Al-Quran sendiri mengatakan fazkurullaha zikran katsira. Berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak, tidak ditentukan di mana, di waktu bila dan sebagainya. Silakan kita lakukan. Apa tujuan kita buat? Saya teringat dalam kitab Al-Azkar, itu menarik sekali apa yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi pada mukaddimah kitab Al-Azkar beliau itu. Beliau kata kalau kita melakukan perkara-perkara amalan ini yang kita lazimkan, maka hendaklah diqada semula waktu-waktu ketika kita tidak melakukan amalan tersebut. Kenapa? Kerana apabila kita sudah menganggap ringan amalan yang menjadi kelaziman kita, maka wasahula tadyi'u,
akan menjadi mudah untuk dia hilang daripada diri kita. Tak apa, hari ini tak buat, akan datang tak buat. Lama-lama memang dia akan menjadi satu keinginan pada diri kita untuk tidak beramal dengan amalan tersebut. Itu yang timbul nanti Allah Maha Pemaaf dan sebagainya. Maka sebab itu dalam jiwa ataupun dalam diri kita ini, amalan itu perlu untuk kita lazimi dan perlu untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, supaya akhirnya nanti kita akan menjadi manusia yang akan sentiasa hidup, dapat mengisi hati kita ini dengan zikrullah kerana kelaziman kita melaksanakan akan amalan tersebut. Dan yang kedua, untuk kita mengekalkan amalan ataupun mengelakkan daripada berulang dalam kita melaksanakan amalan tersebut, dampingilah teman-teman yang saleh. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Ya, Rasulullah mengatakan seseorang itu berada pada agama temannya, maka perhatikan siapa teman yang berteman dengannya dalam kehidupan. Jadi kalau teman kita memang berulang balik, katakan kita buat dosa, teman kita itu teman yang serupa juga. Tak ada siapa pun yang nak berkawan dengan kita, padahal kita tak nak mencari teman-teman yang baik. Betul. Maka akhirnya kita juga akan terjerumus pada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab itu juga kalau kita melihat para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama, antaranya apa yang disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menuntut ilmu. Akhi lan tananal ilma illa bisittatin saumbika, kata daripada Imam Syafi'i, dia kata, saudaraku, kamu tidak mungkin dapat mencapai sesuatu ilmu itu melainkan dengan 6 perkara. Aku akan beritahu kamu bitafsil, secara lebih mendetail. Yang keenam itu disebut sebagai sohbatul ulama, ya, duduk bersama dengan para ulama, supaya apa? Ilmu itu dapat diamalkan dan dapat dihabiskan. Dan begitulah juga oleh Ibrahim Al-Khawwas, dia mengatakan untuk merawat hati dan juga jiwa yang sakit ini, salah satunya adalah mujalasatus salihin. Duduk kita bersama dengan orang-orang yang soleh, akhirnya hati kita terawat. Bila hati terawat, insya-Allah kita akan banyak melakukan kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak beralih ke soalan seterusnya daripada Wak Dosh. Soalannya berbunyi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz dan kru-kru program Tanyalah Ustaz dan sahabat-sahabat yang dikasihi. Semoga dirahmati Allah semuanya. Ada orang suka melakukan salat sunat banyak-banyak. Ada orang suka berpuasa, yang lain suka berzikir, bersedekah dan sebagainya. Salahkah seseorang itu memilih-milih amalan yang disukainya? Biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Wak Dosh daripada Yongpeng, Johor atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Wak Dosh. Ni macam Jawa je. Terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan memilih-milih amalan-amalan yang dilakukan, apakah ia merupakan satu kesalahan? Pertama, dalam hadis Nabi SAW muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah, beramallah olehmu, setiap daripada kamu itu dipermudahkan dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kamu. Hakikat dalam kehidupan manusia ini, dia memiliki naluri dan juga keinginan yang berbeza-beza. Maka sebab itu ada kalanya kita buat satu amalan itu kita rasa berat, dan ada kalanya kita melakukan satu amalan itu kita anggap ia sebagai satu amalan yang ringan kita lakukan. Hakikatnya semuanya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Cuma yang pertama tadi, bagaimana kita memilih. Kalau ia sudah menjadi kebiasaan pada diri kita untuk kita beramal, silakan. Sebab Ustaz, saya rasa saya lebih biasa dengan berpuasa, teruskan dengan amalan puasa tersebut. Ustaz, saya ni lebih biasa dengan melaksanakan solat sunat banyak, silakan dengan solat tersebut. Begitulah juga dengan membaca Al-Quranul Karim. Yang penting amalan-amalan tersebut namanya adalah merupakan amalan soleh. Maka tidak menjadi masalah untuk kita berkira-kira dari sudut melaksanakan amalan tersebut, kalau ia merupakan satu perkara yang kita rasakan mudah untuk kita melaksanakan amalan-amalan yang diberikan ketika itu. Cumanya dalam hal tersebut, dia tidaklah dianggap sebagai satu perkara yang dikatakan sebagai berkira-kira kalau sekiranya sudah menjadi kebiasaan dalam hidup kita untuk kita beramal dengan amalan tersebut. Yang dikatakan sebagai berkira-kira itu bagaimana? Kita dok kira, ni amalan ni tak naklah sedikit pahalanya, yang ni banyak, saya nak ambil yang banyak sebagai contohnya. Itu dinamakan sebagai berkira-kira dalam kita beramal. Tapi kalau ia sudah menjadi kebiasaan kepada kita, silakan kita melaksanakan amalan tersebut. Yang penting beramal, dan yang penting juga kita melakukan tadi adalah niatnya semata-mata nak mendapatkan keredaan daripada Allah. Dan kemudian yang kedua, pastikan dalam kita beramal, yang wajib itu perlu didahulukan, barulah diikuti dengan amalan-amalan yang sunat.
Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita telah pun beristighfar seketika. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tak nak membuang masa. Kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita daripada Ramdeseru. Soalannya, saya ingin bertanya, bagaimana untuk mendidik hati dengan keikhlasan agar tidak berkira-kira untuk melakukan amalan-amalan terutama melibatkan keuangan. Contoh amalan bersedekah ataupun derma ataupun infak, di mana hati sering muncul perasaan tidak cukup. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih kepada Ramdeseru atas soalan yang sangat baik berkenaan dengan kalau kita nak bersedekah tu, kadang-kadang kita tengok buka wallet kita, Ustaz, buka dompet kita, nak bagi kita nak ni, aku ada RM10 je. Masya-Allah. Jadi macam ni Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada Puan Deseru atas soalan yang dikemukakan. Pertama, saya nak sebut dalam surah Al-Adiyat, antaranya dalam ayat yang ke-8, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu terhadap khair. Khair ini para ulama kata adalah al-mal, yang merujuk kepada harta. Memang kehidupan manusia terhadap harta ini lasyadid, begitu bersangatan, payah untuk melepaskan diri daripada harta yang ada. Cumanya Allah ingatkan dalam surah Al-Kahfi ataupun surah Al-Kahfi, Allah mengatakan pada ayat ke-46, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sesungguhnya harta, al-mal wal banun dan juga anak-anak itu adalah merupakan zinah, ia merupakan perhiasan kehidupan di dunia ini. Tetapi Allah sebut wal baqiyatus salihat, dan baki bekalan-bekalan amalan-amalan yang soleh itu adalah merupakan sebaik-baik pahala dan juga sebaik-baik harapan kepada mereka yang telah pun kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak jadikan harta kita ini sebagai bekalan yang kita bawa sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertama, kalau nak menghilangkan ataupun untuk meletakkan sifat keikhlasan ini, dia tidak boleh dengan hanya kita berangan-angan, tapi ia perlukan kepada kesungguhan daripada kita. Allah sebut dalam Al-Quran, antaranya Allah kata juga dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami ini, kami akan berikan panduan dan juga hidayah. Kita memang nak memulakan mengeluarkan harta kita itu memang pada asalnya payah, kerana ada bisikan daripada nafsu kita, dan juga yang kedua, bisikan daripada syaitan itu sendiri yang sentiasa mengganggu kita untuk melakukan kebaikan. Maka sebab itu jangan kita menganggap ataupun jangan kita lepaskan jika sekiranya kita ada peluang untuk melakukan hal demikian. Biarpun wang tersebut hanya RM1, biarpun wang tersebut itu mungkin 50 sen ataupun mungkin lebih banyak daripada itu, kerana nak mendidik jiwa ini, dia memerlukan kepada mujahadah, dia perlukan kepada kesungguhan. Kalau tidak ada kesungguhan, tidak mungkin kita akan mencapai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sampai pada ikhlas, perlu kepada kesungguhan. Yang pertama, maknanya bagaimana caranya beramal. Ada sebuah kisah yang menarik. Seorang sahabat Nabi SAW, dia melihat Islam ni banyak betul amalan-amalannya. Hidup dan mati kerana Allah ni, semua kerja kita ada catatan pahala dan juga dosa. Jadi akhirnya dia tanya pada Rasulullah SAW, inna syara'i al-islami qad kasurat. Syariat Islam ni terlalu banyak, boleh tak kamu ajar aku ni sesuatu? Akhirnya Rasulullah kata apa dia? La yazalu lisanuka ratban ala zikrillah. Sentiasalah jadikan lidah kamu itu basah berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mulakan dengan zikir, dan kemudian yang kedua, buktikan dengan amalan kita. Insya-Allah nanti Allah akan sampaikan kita pada tahap ikhlas. Bila sampai tahap ikhlas, maka dia akan naik pada peringkat, mudah-mudahan kita akan masuk pada peringkat yang disebut sebagai mukhlasin. Dalam Al-Quran Allah sebut pertama kalimah mukhlisin, dan yang kedua Allah sebut dengan nama mukhlasin. Mukhlisin dia perlukan mujahadah daripada kita, sementara mukhlasin ia datang secara automatik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak, supaya akhirnya Allah terima kita
dan layak kita untuk masuk ke dalam syurganya, insya-Allah. Betul tu Ustaz, syurga bukan percuma. Jadi insya-Allah nak dapatkan pahala tu sebenarnya perlukan pengorbanan, perlukan perjuangan untuk kita nak kumpulkan pahala, kumpulkan amalan-amalan kita untuk kita bawa dan untuk kita dihisap nanti di akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa berdoa kepada Allah agar kita dapat kawal nafsu kita, kita dapat terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seikhlas hati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita beralih ke soalan yang seterusnya daripada Cik Puan Hana Wancik. Soalannya, bagaimana dengan amalan yang diungkit-ungkit dan merasa cukup, ujub dengan apa yang telah dilakukan serta mengharapkan imbuhan dari amalan tersebut? Apakah doa agar istiqamah dalam beribadah dan tenang serta melakukan tanpa rasa terbeban apabila melakukannya? Terima kasih kepada Cik Puan Hana Wancik atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Hana Wancik atas soalan tersebut. Yang pertama, bagaimana keadaan amalan yang diungkit-ungkit dan merasa ujub atas perbuatan yang dilakukan pada amalan tersebut. Bila amalan kita diungkit, maka kita telah mempersia-siakan akan amalan yang kita lakukan. Ya, sebab itu dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut perkataan al-man. Janganlah kita mengungkit-ungkit akan perkara-perkara yang Allah sebut dalam Al-Quran. Saya terlupa tadi ayat tersebut. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan. Maksud batalkan apa dia? Sia-siakan perbuatan yang sepatutnya dapat pahala, tidak diberikan pahala oleh Allah. Dengan sebab apa? Al-man. Al-manna ni apa dia? Kita ungkit-ungkit kerja kita. Ya Allah, sedekah ni aku buat banyak ni pada tahun 2020 tu. Orang tak ingat, lepas bulan Mac tu berlaku PKP, akulah orang yang paling banyak bagi derma. 1 juta ringgit bagi pada sekian-sekian tempat dan sebagainya. Diceritakan balik, kita mengungkit segala kebaikan tersebut. Bergaduh sedikit sahaja dengan pihak masjid sebagai contohnya, sebab pihak masjid tak sediakan makan untuk dia. Sebagai contohnya pada jamuan yang sepatutnya disediakan. Kamu tak tahu selama ni aku berikan kepada kamu ni berapa ratus ribu duit, baik masjid dan sebagainya. Diungkit balik cerita tersebut, maka dia akan mempersia-siakan akan amalan tersebut. Letakkanlah segala amalan itu kepada Allah. Sebab itu hatta termasuk dalam Al-Quran sendiri mengatakan, di antara amalan yang kita lakukan secara terang-terangan dengan amalan yang kita lakukan secara tersembunyi itu, maka amalan tersembunyi itu lebih baik daripada amalan terang-terangan. Kenapa? Nak mengelakkan daripada sifat riak yang ada pada diri kita. Mengajar pada kita bahawa setiap amalan kita yang kita nak adalah perhatian dan juga segala bentuk tumpuan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mahukan berbanding dengan perhatian manusia. Sebab bila kita letakkan perhatian Allah, maka di situ akan ada lebihan kasih sayang dan juga pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian yang kedua, doa. Bagaimana kita nak beristiqamah dalam kita beribadah kepada Allah. Itu sudah tentu ada amalan-amalan yang banyak. Antaranya dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim doa yang kita minta pada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau selewengkan hati kami sesudah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana, dan kurniakan kepada kami min ladunka rahmah, daripada sisi engkau wahai Allah, rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemberi. Dan yang kedua, doa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub sabbit qalbi, ataupun sabbit qulubana ala dinik, sambungan wa ala ta'atik, tidak menjadi masalah. Ataupun ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan akan hati ini, kau kekalkanlah hati ini berada pada agamamu dan mentaati perintahmu wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkan doa tersebut, mudah-mudahan Allah mendengar dan Allah memperkenankan permohonan dan permintaan kita bersama, insya-Allah. Allahu a'lam. Masya Allah, sangat cantik. Jadi Ustaz, saya kira ini sebagai satu kesimpulan untuk program kita pada pagi ini, iaitu topik yang ibadah jangan mengira amalan. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma wa la taj'al fina
شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا، اللهم قنعنا بما رزقتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi di atas kupasan berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, berkenaan dengan ibadah, jangan mengira amalan. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kerana sudi bersama-sama dengan kita, dengan kita terus menggali ilmu di dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sehingga berjumpa lagi di masa akan datang. Saya Da'i Fahmi, sambung amanat Nabi, perbaiki diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.